Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nur Aina Amalin binti Romli bersama rakan-rakan saya Wan Nur Amira Alia, Wan Aziz dan Nurul Syamila Mawardah binti Kamal Zaman akan membentangkan tentang topik 2 iaitu keracunan makanan. Kami akan membentangkan tentang pengenalan, punca, gejala dan kesan keracunan makanan, langkah-langkah pencegahan keracunan makanan, kemudian risiko penggunaan aditif dan pencemaran makanan dan akhir sekali penyediaan bahan makanan yang bersih dan selamat. Keracunan atau dipanggil sebagai foodborne illness adalah disebabkan oleh bakteria dan virus yang masuk ke dalam makanan yang anda makan atau sesiapa pemakan. Ia juga boleh disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh bakteria seperti Staphylococcus aureus. Seterusnya adalah saya akan menerangkan tentang punca keracunan makanan. Okey, jadi punca keracunan makanan ni dia ada banyak punca lah. Okey, jadi yang pertama adalah makanan yang tidak dimasak dengan betul. Okey, maksudnya kadang ada makanan tu yang dia tak cukup masak lagi tapi kita dah makan. Macam kat kedai kan, biasa berlaku lah kalau kat kedai ke atau dekat kenduri ke, kita makanan tu tak cukup masak lagi tapi dah hidang dah. Itulah punca jadi keracunan makanan. Seterusnya, tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, menggunakan peralatan memasak yang kotor. Jadi dia tak basuh betul-betul lah peralatan memasak. Okey, jadi yang keempat adalah makanan yang terdedah dengan serangga. Yang kelima, cara penyimpanan makanan yang tidak betul. Yang keenam, persekitaran tempat memasak dan penyediaan makanan yang kotor. Ni biasa berlaku lah dekat kedai makan ke, dekat kantin sekolah ke, yang menyebabkan ada pelajar yang keracunan makanan. Okey, yang ke-7, makanan yang tercemar oleh kuman yang berbahaya. Yang ke-8, tercemar oleh bahan-bahan kimia seperti racun serangga. Okey, macam contoh dekat rumah kan, kita nak sembuh racun serangga, macam kita nak sembuh ubat nyamuk kan. Lepas tu kita tak tutup makanan tu, jadi dia terdedah dengan bahan-bahan kimia tersebut lah. Okey, dan yang terakhir, setengah bahan makanan yang mengandungi toksin atau racun semula jadi. Okay, seterusnya adalah gejala keracunan makanan. Okay, jadi gejala keracunan makanan ni dia ada dua lah. Gejala yang biasa dan gejala yang luar biasa. Jadi kita nak tengok dulu gejala yang biasa tu adalah seperti mengalami diarrhea dan muntah-muntah. Ni memang biasalah kan kalau orang keracunan makanan. Okay, ada juga yang mengalami demam. Okey, sakit perut dan kejang. Ni sakit perut ni pun benda biasa lah kan bila dia kena keracunan makanan. Okey, yang seterusnya nombor 4 ni pun memang kebiasaannya memang akan kena lah, iaitu cirit-birit. Okey, dan yang terakhir hilang selera makan. Okay, jadi gejala klinikal yang luar biasa pula, yang pertama terasa kebas di mulut. Yang kedua adalah sehingga terjadinya kegagalan pernafasan. Dan yang ketiga, berlakunya kelumpuhan saraf. Seterusnya adalah kesan keracunan makanan.
Jadi terdapat pelbagai kesan bila terjadi keracunan makanan ni. Bukan sahaja orang kata sakit perut je, tapi banyak lagi yang kita akan tengok, iaitu yang pertama, keracunan makanan ni dia boleh sehingga menyebabkan kematian. Yang kedua, kehilangan cecair dalam badan sehingga menyebabkan dehidrasi. Okay, ini disebabkan bila kita macam selalu muntah-muntah, birik-birik, kita akan dehidrasi lah. Yang nombor 3 adalah kecacatan seperti lumpuh. Yang keempat, kegagalan hati dan buah pinggang. Yang kelima, kekangan otot seperti jantung dan boleh juga terkena saraf dan juga koma lah. Okey, dan yang terakhir adalah mengalami tekanan darah rendah. Okey, seterusnya silakan Mila. Okey, seterusnya saya akan menerangkan langkah-langkah pencegahan bagi keracunan makanan. Okey, yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan ni adalah perkara yang biasa yang kita lakukan terutamanya apabila kita selesai menggunakan tandas, sebelum makan dan selepas makan. Cuci tangan ni penting sebab kadang-kadang kita pun tak perasan yang kita ni ada terpegang barang-barang yang kotor ke seterusnya, tapi kita dengan tangan yang kotor tu kita ambil pegang makanan. Tu salah satu punca keracunan makanan tu berlaku. Okey, yang kedua, ruang memasak yang bersih. Ruang memasak ni sebolehnya bersih sebab bila dapur kita ni kotor, lalat akan datanglah hurung kawasan dapur kita tu. Lepas tu bila ada makanan pula, dia akan hinggap atas makanan tu. Okey, yang ketiga, peralatan memasak yang bersih. Okey, peralatan memasak yang bersih ni penting sebab dengan peralatan ni kita akan buat makanan tu. Okey, yang keempat, penyimpanan makanan yang betul. Okey, penyimpanan makanan yang betul ni kita perlu perhatikan dengan serius sebab ada makanan yang kita tidak boleh simpan luar pada suhu bilik dan ada makanan yang kita perlu simpan di tempat yang beku. Contohnya macam daging, ayam. Okey, seterusnya yang kelima, memasak pada suhu yang betul. Okey, memasak pada suhu yang betul ni juga penting supaya makanan tu betul-betul masak. Contohnya macam daging lah. Daging ni kita kena cari suhu yang betul-betul supaya isi dalam dia pun masak, bukan hanya di luar. Okey, yang keenam, peti sejuk berada dalam keadaan sesuai, iaitu tidak terlalu sejuk dan juga tidak terlalu panas. Okey, seterusnya. Seterusnya, cara pengurusan peti sejuk yang baik. Okey, yang pertama, meletakkan pelapik pada rak di dalam peti sejuk. Pelapik ni fungsi dia supaya peti sejuk kita ni supaya makanan yang kita simpan dalam peti sejuk tu tak kena direct tempat rak kat peti sejuk kita tu. Yang kedua, mematuhi arahan yang terdapat pada peti sejuk. Okey, mematuhi arahan ni penting sebabnya apabila kita tidak mengikuti arahan yang betul pada manual peti sejuk tu, kemungkinan makanan kita cepat rosak. Okey, yang ketiga, membuang makanan yang telah melepasi tarikh luput. Okey, makanan yang tarikh luput ni macam kita tahu, kadang-kadang dia akan membuatkan peti kita berbau. Jadi bila kita letak makanan lain, dia akan efek kepada makanan kita yang tu akan buat makanan kita yang baru tu berbau juga. Okey, yang keempat, menyimpan makanan dalam bekas kedap udara. Okey, menyimpan makanan dalam bekas kedap udara ni penting juga. Salah satunya nak bagi makanan kita tu tahan lama. Dan yang kedua, tak nak bagi makanan kita tu berbau. Yang kelima, menyelenggara dan menjaga peti sejuk. Iaitu, kalau boleh macam kita tengok lah, ada peti sejuk yang tempat beku dia tu kadang-kadang ais terlampau banyak. Kalau boleh, kita buatlah pembersihan tahun atau 1 atau 2 kali bagi buang ais yang ada dekat tempat beku tu, supaya kita dapat simpan lebih banyak barang dan juga peti sejuk kita dapat bertahan dengan lebih lama. Seterusnya,
Okey, apakah itu adiktif? Macam kita tahu, adiktif ni adalah satu bahan tambahan seperti perasa sesuatu makanan bagi meningkatkan dari segi tekstur, rasa dan warna. Yang pertama, fungsi adiktif dalam makanan ni meningkatkan jangka hayat makanan. Macam contoh, kita tengok Maggi. Maggi tu kita dapat bertahan dalam masa yang bertahun-tahun kan. Sebab tu salah satu punca dia ada adiktif dalam makanan tu. Yang kedua, meningkatkan rasa. Contohnya macam tiga rasa, macam perencah Maggi tu salah satu barang adiktif yang diletakkan dalam makanan bagi mengubah rasa tu menjadi lebih sedap. Okay, yang ketiga, meningkatkan nutrien. Macam contohnya sayur lah. Sayur yang dah disealkan dalam tin, kadang-kadang dah hilang khasiat dia sebab dah masak terlalu lama. Jadi fungsi adiktif ni diletak supaya nutrien dia tu kekal dalam makanan. Okay, yang keempat, mengekalkan tekstur. Okey, mengekalkan tekstur ni penting. Contohnya macam sardin. Adiktif ni punca dia nak kekalkan rasa rupa sardin tu dalam tin. Walaupun dah berada dalam tin tu dalam tempoh jangka masa yang lama. Okey, seterusnya. Okey, risiko penggunaan adiktif. Yang pertama, alergik. Kadang-kadang ada yang alergik terhadap bahan perasa. Contohnya macam perencah tiga rasa. Ada yang tak boleh. Sebab kadang-kadang benda tu boleh buat jadi gatal-gatal. Okay, yang kedua, gangguan terhadap kesihatan. Kalau kita terlalu kerap ambil makanan yang ada adiktif ni, kemungkinan besar dia akan efek pada tubuh badan kita juga. Okay, yang ketiga, mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Okay, kadang-kadang adiktif ni, contoh, terlampau banyak gula dalam suatu makanan. Kemungkinan besar bila kanak-kanak tu ambil, dia akan jadi terlampau aktif. Dan juga jadinya waktu tidur dia tu tak samalah daripada yang kebiasaannya. Yang keempat, meningkatkan keinginan untuk makanan tertentu. Contohnya, kita tak suka benda tu, tapi disebabkan ada adiktif dalam makanan tu, dia akan mengubahkan rasa yang ada dalam makanan tu, seterusnya akan membuatkan kita rasa nak lagi. Yang kelima, kesan jangka panjang. Kesan jangka panjang ni akan berlaku jika kita terlalu kerap mengambil makanan tersebut. Okey, yang keenam, interaksi terhadap ubat-ubatan. Kadang-kadang adiktif yang ada dalam makanan ni, kita tak tahu benda tu boleh bagi kesan ke tak kepada kita, lagi-lagi jika kita ada mengambil pengambilan ubat. Okay, seterusnya. Okay, risiko pencemaran makanan. Risiko pencemaran makanan ni macam yang Wan terangkan tadi, sama je. Tapi yang pertamanya, risiko dia yang kita dapat tengok dehidrasi. Sebab apa? Sebab bila berlaku pencemaran makanan ni, badan kita akan rasa kurang untuk ambil makanan, kurang untuk minum. Sebab kita akan jadi kerap membuang air kecil. Seterusnya kita akan muntah-muntah, demam. Okay, yang kedua, macam saya cakap tadi, kurang membuang air kecil. Yang ketiga, pening. Keempat, muntah, demam. Masalah untuk makan dan minum. Akhirnya saya sambung dengan penyediaan bahan makanan yang bersih dan selamat. Untuk mengendali dan menyediakan makanan, bahan tu kenalah bersih dan selamat untuk mengelakkan daripada keracunan makanan. Antaranya yang boleh dibuat oleh penyedia makanan ialah kebersihan, yang dititik beratkan ialah kebersihan pengendali makanan itu sendiri. Contohnya pengendali tu mestilah mempunyai kesihatan yang baik, pakai pelindung yang bersih dan betul, dan tabiat untuk yang betul untuk mengelakkan daripada berlakunya pencemaran silang atau dikenali sebagai cross contamination. Cross contamination ni selalunya yang berlaku, yang paling famous ialah contohnya apabila peniaga dia pakai glove, sarung tangan, lepas tu dia pegang semua senduk dan dia bagi duit, terima duit guna glove yang sama.
dan ianya boleh menyebabkan bakteria atau kuman bercampur dan berpindah yang menyebabkan cross contamination itu yang boleh mengakibatkan pencemaran dan keracunan makanan. Kedua ialah kebersihan peralatan. Peralatan tu mestilah bersih apabila digunakan dan cara penyimpanan, cara pembersihan juga adalah perlu betul. Letak jangan campur-campur dan apabila basuh dengan betul menggunakan sabun. Ketiga ialah kebersihan premis. Ianya bermula daripada pemilihan lokasi, penyelenggaraan secara berkala dan pengurusan sisa buangan yang cekap untuk mengawal makhluk perosak dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kebersihan tidak menjamin daripada makanan itu selamat dimakan. Ada juga ianya tempat tu dah bersih dan semua dah bersih, tetapi pemilihan bahan makanan pula yang membuatkan makanan tu tidak bersih dan menyebabkan keracunan makanan. Contohnya ialah untuk menjamin keselamatan sesuatu makanan tu perlulah memilih bahan mentah yang baik dan betul dan tidak melebihi daripada tarikh luput supaya ianya selamat dimakan dan tidak menyebabkan pemakan tu sakit perut dan sebagainya. Dan kedua ialah penyimpanan bahan mentah pada tempat dan suhu yang betul. Contohnya bahan mentah seperti daging, ikan, sayur tu daging dan ikan tu kena letak asing dan sayur tu kena letak asing dan pada suhu yang betul. Yang ni dalam freezer, yang ni dalam chiller. Tak boleh campur kerana akan menyebabkan pencemaran kimia yang berlaku. Yang ketiga ialah makanan yang dihidangkan mestilah sentiasa ditutup bagi mengelakkan dicemari oleh haiwan perosak. Apabila penyedia atau pengendali makanan tu siap memasak makanan untuk dijual atau untuk dihidang kepada keluarga, mestilah sentiasa ditutup guna letak dalam bekas yang ada penutup untuk mengelakkan daripada haiwan perosak seperti lalat, lipas dan lain-lain. Dan akhir sekali, makanan hendaklah dimasak dengan sempurna pada suhu yang mencukupi agar makanan tu masak dan tidak mentah dan ianya selamat untuk dimakan. Ianya juga boleh kalau tak masak, ianya boleh menyebabkan sakit perut, cili-bilik dan lain-lain. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.